Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa dengan segala rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan segala rasul. Beriman dengan sekalian rasul. Beriman dengan segala rasul, beriman dengan sekalian rasul. Sekalian rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan sekalian. Kemudian sekalian rasul tu ramai mana? Setengah pandangan mengatakan rasul ada 313 orang, ada kata 314 orang, dan ada pandangan mengatakan bilangan rasul 315 orang. Daripada nabi semuanya 124,000. Itu pandangan yang biasa kita dengar lah. Tapi pandangan yang kuat, rasul ramai mana tak sah bubuh bilangan lah, tak sah duk sebut bilangan. Ramai rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan sekalian. Ini beriman secara ijmal, macam sebut dah berulang-ulang kali. Beriman ni ada satunya secara ijmal, ada satunya secara tafsil. Secara ijmal ni secara kasar, secara ringkas, secara borong. Secara tafsil ni secara detail, secara satu-satu. Jadi beriman dengan sekalian rasul ni, ini secara ijma'. Sekalian tu yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib atas kita beriman secara tafsil rasul ni, beriman secara seorang-seorang rasul ni adalah hak rasul 25 orang tu. Hak rasul 25 orang tu wajib kita beriman secara seorang-seorang. Hak 25 tu. Sebab apa? Sebab hak takrif iman terdahulunya percaya hati dengan segala perkara agama yang diketahui secara mudah. Beriman dengan segala perkara agama yang diketahui dengan cara mudah, cara latah, sahur. Dipanggil perkara agama maklumun fid dini bid darurah, dipanggil maklumun fid dini bid darurah. Perkara agama yang diketahui secara darurah. Darurah ni bukan darurah dengan makna tersepit, bukan. Kita darurat itulah. Dia darurah. Di hujung tu kan termarbutah kan. Kalau berhentinya bacalah dengan darurah. Tapi kalau berhenti baca dengan pun boleh juga. Darurat. Ke mana? Biasa kalau termarbutah. Kalau kita berhenti, kita akan baca dengan darurah, qudrah, iradah, hayah. Gitu dah. Ta'ah, ibadah. Dengan lah. Tapi boleh juga darurat, kudrat, iradat. Ta'at. Bukan ta'at. Ta'at. T-A-A-T. Ta'at. Ya, ke mana? T-A-A-T. Baca mana? Ta'at. Dia ta'ah. Kalau berhenti dengan ta'at. Kita ta'at. Ta'at. Hak ta'at orang ni, hak tak ada tu orang apa? Orang tu panggil pa'at ke ta'at ke apa tu? Hak ada sikit-sikit tu panggil apa? Ta'at ke apa tu? Pa'at hak lain, pa'at. Pa'at ni hak tu hak pa'at bawah tu dah, pa'at. Ta'at ni macam apa? Macam kalau ada duit kau ta'at dah sikit-sikit. Kau panggil apa? Ke sebuah ni? Ada dah. Ta'at. Duit ada sikit. Ta'at dah. Ke salah saya sebut?
taat tu. Tak, mana mi? Tak tahu. Oh, orang luar ni. Bukan orang Terengganu. Yelah taat. Ada wakil sikit tu taat lah panggil. Ujung bulan ni taat lah sikit. Faham tak? Tak ramai kita orang Terengganu ni. Bukan ta'ah ni. Taat ni hak tak ada dah. Duit nak habis dah tu. Kena taat sikit bukan jimat. Tak. Jimat panggil. Taat tu jimat. Taat. Bukan taat. Taat. Mana jelah kita kan kalau masa tengah banyak tu mewah sikit. Tapi dia tak ada tu taat panggil. Taat. Taat tu T-A-A-T. Tu ta'ah tu sebenarnya. Tu ta'ah. Dia tu marbuta. Ibadah. Tapi kita ibadat. Tak? Tak apalah. Dia darurah lah. Tapi itu darurat. Darurah makna perkara agama yang diketahui secara darurah. Secara darurah ni secara mudah-mudah je. Secara latah-latah. Jelas. Mana tak ngaji banyak pun tahu. Hak ni hak Nabi bawa. Dia ada perkara agama ni. Dia kena ngaji banyak lah baru boleh tahu. Tapi ada dia ginilah buat perbandingan. Perkara agama ni ada hak benda hak besar-besar. Ada benda hak kecil-kecil. Hak besar-besar ni maknanya kalau kita tengok daripada jauh pun boleh nampak dah. Gitulah. Kalau kecil-kecil ni kita kena mari dekat sikit. Ndak dah. Ndak. Mari ndak dekat. Mari tengok dekat baru nampak. Jadi kalau perkara besar, benda besar, kita daripada jauh pun nampak dah. Perkara agama gitulah, ada perkara agama yang besar-besar tu. Maknanya tak ngaji banyak pun tahu ni Nabi cerita ni. Tapi perkara agama ni bawa ni banyak. Sebahagiannya perkara yang kecil-kecil. Perkara yang mana kalau kita ngaji lebih kurang tak jumpa lagi tu. Kalau dengar kemudian, gitu Nabi royak. Tengok tu. Ada perkara agama yang mana kena ngaji banyak baru boleh tahu. Ada perkara agama yang mana orang tahu belaka. Hak ni tarikh iman kita terdahulunya, kita kena percaya akan sekalian perkara agama yang diketahui secara mudah. Termasuk perkara agama yang diketahui secara mudah adalah Rasul 25 orang tu. Sebab apa dikatakan Rasul 25 orang ni dia perkara agama yang diketahui secara mudah? Sebab Rasul 25 ni terang-terang nyata disebut di dalam ayat Al-Quran. Tu. Rasul 25 ni terang-terang nyata disebut di dalam ayat Al-Quran. Jadi Rasul 25 ni hak ni perkara yang dikira perkara yang latah, perkara yang orang tahu belaka, perkara yang sahur, perkara yang besar. Ni. Jadi kita wajib kena beriman tiap-tiap seorang daripada Rasul 25 ni. Hak Rasul ramai-ramai tu, kita beriman dengan sekalian Rasul. Kita beriman dengan sekalian Rasul. Bukan hanya Rasul 25, bukan. Hak tu beriman secara ijmal. Hak 25 ni lah kita wajib beriman secara seorang-seorang. Kita kena percaya seorang-seorang ni. Nabi Adam Rasulullah, Nabi Lut Rasulullah, Nabi Idris Rasulullah, Nabi Sulaiman Rasulullah, Nabi Isa Rasulullah. Kita wajib percaya seorang-seorang. Wajib percaya seorang-seorang. Tidak semestinya kita boleh sebut nama dia seorang-seorang. Tak syarat. Kalau suruh sebut nama seorang-seorang tu, kadang-kadang kalau kita sebut tak cukup, ulang balik. Tak cukup juga, ulang balik. Kau tak cukup.
Tak ingatnya. Tak ingat bilang. Tapi kita kena dok 25 ni. Kena. Mana kata kena sebut tak pandai, bilang tak pandai? Kenalah cuba sebut. Syuaib Rasulullah. Ilyas Rasulullah. Ilyas Rasulullah. Tu kenal tu. Dia tak syarat kata kena hafaz 25. Ini dalam bab pegangan. Dia kalau kita ngaji bab sifat Tuhan gitu juga. Cuba kau bilang sifat Tuhan satu-satu, tak jawab kadang-kadang orang tua ni. Dia tak pandai nak bilang, tak pandai nak susun tertib gitu, tak pandai. Semua kalau suruh susun, ada setengah dia tak pandai. Jangan pula kita kata berat siapa kena susun bilang sifat Tuhan pun tak jawab belaka ni. Berat ni. Jangan kata gitu. Dah tu tak pandai nak bilang, dia ni bukan bab ilmu bilang-bilang mulut, bukan ni. Kita berpegang Tuhan ada, tidak ada permulaan, Tuhan ada, tidak ada kesudahan. Ya dah tu. Tapi nak susung wujud, kidam, bakar, tak ada setengah orang tak pandai. Lain orang tua-tua dulu, dia sifat 20 ni apa cair. Apa tak cair? Maknanya memang lacur sangatlah orang tua-tua dulunya. Bukan hak nama Rasul 25 ni, saya biasa cakap orang tua, dia boleh susung tu laju sungguh. Habis. Lepas tu diulang pula. Tak ada kandah-kandah pun. Kata ingat sungguh. Orang tua dah. Orang tua dah. Ni bila ni dia ingat. Ingat je budak ni. Kalau ngapa masa tua tak ada harapan nak duduk gitu. Ni ingat je budak orang dulu. Tapi tak syarat gitu. Boleh susun gitu comel. Manakala anak-anak kita ajar dia suruh ngapa hak Rasul 25 tu bagus. Supaya dikenal tiap-tiap seorang daripada Rasul 25 tu. Tapi tak syarat gitulah. Tak syarat. Lepas tu dalam bab pegangan ni, kalau tanya tak boleh jawab, dia tak ada pegangan ni. Saya tanya dah tak boleh nak jawab. Jangan duk gitu. Itu kepercayaan. Orang ni kadang-kadang dengar, gitu saya pegang ustaz. Tapi kalau nak susun memang tak nak pergi, dia kata. Salah. Memang saya tahu. Saya tahu lama dah pegangan gitu tu memang tak betul. Tu bukan akidah yang sebenar. Dia tahu. Tapi nama dia tak tahu. Tapi salah dia tahu. Cukuplah. Dia dengar gitu lah. Relax je. Tapi kalau suruh cerita memang dia kata tak boleh. Tak pandai. Tapi dia kata ustaz cerita tu, ya dah pegangan dia gitu. Cukup lah. Hak tak ada dalam pegangan ni, cerita, dengar, pening. Tu. Duk ulang rukun iman yang ke-6 tu. Ulang, ketentuan baik, ketentuan jahat, ketentuan baik, ketentuan jahat daripada Allah. Jadi ketentuan Allah, perbuatan Allah termasuk perkara yang jahat yang berlaku tu ketentuan dan perbuatan Allah. Ulang lama, ustaz pening ustaz. Pening hak mana? Hak jahat ketentuan Allah juga pening. Apa peningnya? Tapi tak usullah, sekat tu jelah. Tapi dia kira dia terima dah lah. Hak rukun iman ke-6 tu, dia pening ni kerana dia duduk. Duduk. Dia apabila tidak ada ilmu ke, tidak ada ilmu ke, masing-masing ada pegangan. Kalau ada ilmu, pegangan berdasarkan kepada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, pegangan berdasarkan kepada akalan sendiri. Akal logik sendiri tu je. Pegangan pasti ada pegangan. Orang kafir pun ada pegangan kafir dia lah. Dia ada pegang kafir dia. Kita orang Islam ada ilmu, kita berpegang, berpandukan kepada ilmu. Tapi kalau ilmu tak ada, dia akan berpandukan kepada logik akal. Jadi logik akalnya perkara jahat, perkara yang Allah larang, Allah marah, Allah tidak reda,
kita pula diwajibkan kita diwajibkan supaya larang, tegah, cegah perkara jahat. Takkan mari daripada Allah juga benda Allah larang, Allah suruh kita larang. Tengok. Padahal mana rukun iman ke-6-nya? Mana apa? Tak ada dalam akidah. Tak ada dalam akidah hak rukun iman yang ke-6. Dan akidahnya macam mana? Allah hanya menentukan yang baik, hak jahat Allah tidak menentukan. Tak ada benda dah lah. Jeng dah lah. Ni. Saya biasa sebut belah tahun dah saya duk tekan dalam bab ni. Memang sentiasa jumpa. Di antara pegangan yang terpesongnya adalah di persoalan ketentuan jahat dan juga di persoalan ikhtiar dan usaha. Dua ni. Dua ni. Ketentuan jahat satu, kemudian ikhtiar usaha satu. Ni orang tak ngaji tak gapo ni. Orang hak belajar pula, timbulnya pulaknya hak salah, dia mudah-mudah mengkafirkan orang hanya kerana percakapan asbab. Cakapan asbab, makan nasi kenyang, makan obat hilang sakit kepala, kafir awak tu pun samalah tu. Tu gosok belaka. Itu hanya percakapan asbab yang tidak membabitkan pegangan. Jadi antara hak memang banyaknya bab ketentuan jahat. Tak belajar tak panggil. Tapi kalau orang yang belajar, saya pernah ajar. Jadi dia dua orang ni yalah kawan lah. Hak seorang ni relax dia. Hak kawan dia ni dia keluar daripada kelas. Ngeluh. Ada ngeluh. Lepas tu kawan dia pun ngeluh apa pula. Hak jahat. Tuan juga jahat. Saya dia kata dah. Hak saya ni. Tahu kan ni? Kau hukum iman kita kan ni? Hak saya dia reti. Waktu dia bincang barulah hak kawan dia hak ngeluh mula-mula tu boleh terima. Mana masa ngajar tu dia jadi macam terhalang. Sekat dia nak terima. Keluar tu barulah dicakap kawan dia, nasib baik kawan dia tu hak memang pegangan comel daripada awal dah. Dan memang gitu kan. Salah kat mana? Kalau keiman kita tu kan untung baik, untung jahat kan. Kat mana lagi? Orang yang ngeluh tu dereba orang. Bukan dereba bawa kereta datuk-datuk ni, bukan ni. Dereba orang dalam solat. Siapa dia? Siapa dereba dalam solat? Tok Imam lah. Tok Imam pun dia, Tok Syekh Tahlil pun dia. Hak kawan dia ni pula tak ada, ekor je. Tak pernah jadi makmum sama-sama. Kalau cakap kabar pun kita kata dok jenis orang jenis bekeng gitu. Kalau nak narik kereta nak apa orang cari dia lah. Mana ada? Yelah orang semuanya bang. Tapi orang debek. Orang bekeng mana kalau dia pergi tu orang tak lawang. Gitu. Tengok orang pun jangan lawang dia. Bekeng tu. Gitu jelah. Mayang bang tu mayang bang lah. Tapi maknanya pada cerita bab pegang okey je dia. Hak ni hak jadi imam, jadi Tok Syekh Tali ni pening aku. Ni yang Nabi katanya al-alimu habibullah walau kana fasiqa wal jahilu aduullah walau kana abida. Orang yang berilmu kekasih Allah walaupun dia tu adalah derhaka dia. Mestilah kita orang awam ni tanya taat, tanya derhaka. Tapi ilmu ada, tetap kekasih Allah. Sebab apa? Dia derhaka, dia sedar, dia bertaubat. Sebaliknya, wal jahilu adullah walau kana abida. Orang jahil adalah musuh Allah. Sebab ada orang dia sedar dia jahil. Sebut jahil, kata kita tu. Sebut jahil, kata kita tu, dia kata ke dia. Tak ada kata siapa. Dia sedar dia jahil. Memang kita jahil. Tapi jahil-jahil kita pun, kita banyak ajak orang solat, ajak orang apa. Walaupun kita jahil pun, buat apa? Kalau jahil belajar lebih jadi tak jahil.
Nak ajak orang solat ke apa, baguslah kerja agama. Tapi apalah sedar diri jahil itu masa lagi mengekali dalam keadaan jahil. Belajarlah. Semua orang jahil belakangnya. Tuan lahir dalam keadaan tak tahu menahu, tak tahu apa satu kita ni semua. Semua tak ada ilmu belaka tuan lahir. Jadi ada ilmu sikit sebanyak tu belajar. Dah awak tak ada ilmu, belajarlah. Tak ambuh. Tak mau belajar. Ingat tu. Wal jahilu aduullah. Orang jahil musuh Allah. Walau kana abida, walaupun dia orang kuat ibadat sekalipun. Tak musuh Allah kan pegangan sesat. Wa amal ibadat pula tak ikut peraturan, syarat rukun tak jaga, derhaka pada Allah tu. Musuh Allah ni. Musuh Allah kan saya semayang ni. Dah semayang syarat cukup ke tak? Rukun cukup ke tak? Fatihah tahiyat betul ke tak? Tak. Sah semayang gitu. Tak sah kalau main gitu. Kalau tak sah, tak panggil derhaka, tak panggil nganying ke Tuhan. Tuhan suruh semayang sangat, kita semayang dah. Biar guna-guna apa. Ini musuh Allah. Walau kana abida, walaupun dia kuat ibadat sekalipun. Tak sekali bab pegangan. Tu kena tu molek tu, kena kemah molek. Pakai akal siap lah dalam bab ni, dalam bab pegangan kita ni. Mana tak hati boleh cerita, tak hati. Tadi dia dengar orang ngajar bab akidah. Tapi boleh cerita ke tak? Tak boleh cerita. Tak pandai. Tapi gitu lah. Kalau saya pegang gitu lah, cukup lah. Kalau sifat-sifat Tuhan, susung, tak pandai nak susung. Tapi kita pegang satu-satu tu. Nama Rasul 25 ni tak pandai nak susung, tapi seorang-seorang kita beriman. Cuba sebut nama, cuba datangkan nama, sebut je nama. Rasulullah Harun, Rasulullah. Zulkifli. Zulkifli itu orang Melayu. Syiah. Ada nama kan Zulkifli, Zulkifle. Dia ada belakang tu. Tak, dia aja tu. Kita masa sekolah dululah. Ada dia aja. L-I ada, L-I ada, L-I-I pun ada. Nah, Zulkif, lah ni baca. Ada L-I di hujung tu, Zulkifli. Ada L-I, Zulkifle dia baca. Lepas tu ada L-I-I. Apa tu baca? I-I tu. Mana? Zulkifle gitu ke mana? Dah sungguh ni dia ejaan tu. Sebab apa dia ejak I-I-L-I-I? Sebab apa? Takut kata Zulkifli. Mana ada nama, mana ada Rasulullah. Nama Zulkifli. Tu nama orang Melayu. Tak kenal dah tu. Zulkifli, Rasulullah. Daud, Rasulullah. Ni takut kena. Nabi Adam AS kena, Nabi Ibrahim AS kena, Nabi Musa, Nabi Isa sahu tu. Hak lain-lain tu, hak lain-lain tu. Kena belaka lah. Tapi kita ni boleh katakan kena belaka lah Rasul 25 ni. Kena secara tafsil dia panggil. Sebab apa? Sebab dalam Quran sebut seorang-seorang 25 tu. Cuma yang kita kenal Rasul 25 ni bukan jasa baca Quran. Kerana kita baca dalam kitab. Ulama ambil nama Rasul 25 dalam Quran, ulama pun susu-susu bubuh luar kitab, kita pun kenal kot luar kitab. Yang mana hak dalam kitab-kitab Adam, Nuh, Soleh apa semua ni kan. Hak tu bukan Nabi tak susung gitu. Ini ulama belakalah susung ni. Tapi ulama susung Rasul 25, ulama ambil mana? Ambil daripada ayat Quran. Sebab pun susun luar gitu. Bukan semuanya orang ngaji Quran. Bukan semuanya orang ngaji Quran. Jadi ini bab pegangan. Maka ulama pun ambil nama Rasul 25, bubuh luar, ngapa kat luar dengan jasa ulama ni lah.
Walaupun kita tak pandang ngaji Quran, kita boleh beriman dengan Rasul 25 ni secara seorang-seorang. Tu saya biasa buat bandingan dengan sifat 20. Wujud kidam bakok tak ada susung gitu dalam Al-Quran. Tapi wujud kidam bakok ni akidah yang disebut di dalam ayat-ayat Quran. Tapi kenapa ulama ambil akidah Quran bubuh kat luar, susun kat luar? Sebab nak direct pada Al-Quran. Baca pun dah. Kalau baca pandai pun pandai baca je, betul dah pandai baca. Tapi apa Quran kata tak reti-reti pun. Tak reti-reti pun hak baca seumur tu. Wadduha alha tu. Gapo kau kata? Gapo wadduha dengan alha tu? Kuliah duk baca tu. Kuliah kata gapo? Hak kita baca lepas solat ayat kursi tu, ayat akidah tu. Cerita bab asma' Tuhan, cerita bab af'al Tuhan, cerita bab sifat Tuhan dalam ayat kursi tu. Apa ayat kursi kata? Akidah kita tu, ayat kursi tu. Ayat kursi kata, tak tahu. Ayat kursi kata, lahu ma fis samawati wal ard. Milik Allah Ta'ala belaka di langit di bumi. Milik Allah belaka. Tak ada milik siapa, milik Allah. Dan milik Allah. Jangan kita buat macam milik kita. Semua hanya pegang amanah sahaja. Hak milik sebenar milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak pegang amanah ni dengan segala-gala milik Allah tu kena guna pada jalan hak Tuhan redha, bukan guna pada jalan hak mu suka. Jangan buat hak milik Allah tu buat jadi sebagai upang untuk kita, jangan. Hak milik Allah kita buat sebagaimana yang Allah Taala suruh. Sebab hak milik Allah. Ni dak hak milik Allah, kita buat macam milik kita, kemudian kita jadikan upang pula kepada orang lain. Kita baca lahu ma fis samawati wal ard. Milik Allah Subhanahu wa taala segala perkara di langit dan yang ada di bumi. Semua kita ni hanya diamanahkan saja. Diamanahkan saja untuk memiliki sementara. Lepas tu kita nak buat guna pemilikan kita sementara ni buat pada jalan yang diredha oleh Tuhan punya sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sebab itulah kalau orang ni dia lupa kepada milik yang sebenar tu milik Allah, dia buat macam milik dia, apa tu dia pun upang dia ugut kita, kita kenal lah. Orang balas ni orang nak jadi Tuhan retek ni. Sebab apa? Kalau milik sebenar hak kita Tuhan. Sebab pemilik yang sebenar adalah Tuhan. Mana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu ayat kursi yang kita dah baca. Hak di antara kita biasa baca dalam wirid solatnya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait. Ni salah seorang untuk guru, di wiridnya pendek je. Nak cepat. Wiridnya baca istighfar. Lepas tu baca ayat kursi, nak doa lah. Tapi nak doa dibaca juga tu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait. Dibaca tu. Itu memang hak hadis Nabi tu. Ya Allah, tidak ada yang boleh menegah akan perkara yang Allah engkau kurniakan. Dan tidak ada orang yang boleh kurniakan akan perkara yang engkau tegah. Dan tidak ada orang yang boleh menolak akan perkara yang engkau tentukan. Ini akidah kita. Maknanya kalau dah milik kita, kalau dah Allah menetapkan rezeki kita, takkan ada siapa yang boleh menghalang. Kalau dah bukan rezeki kita, tak ada orang yang boleh beri. Itu akidah kita. Hak kita itu usaha tu, itu usahalah. Tidak menafikan itu usaha di sini. Tapi dapat, alhamdulillah. Tak dapat, subhanallah. Tak dapat lagi, tak ada bahagian lagi. Mungkin kalau dapat ke kita, mungkin jadi kod lain ke. Ni hak bacaan kita semua ni. Tapi baca je, tak tahu apa benda. Baca Al-Quran, kadang-kadang bukan setakat baca Al-Quran, kadang-kadang hafaz satu Al-Quran. Hafaz satu Al-Quran.
Tapi apa Al-Quran kata tak tahu. Tak tahu dia kata. Dia macam ustaz kita orang ni memang hafal Al-Quran ustaz. Tapi tak tahu langsung apa Al-Quran kata. Sebab tu ulama ambil akidah Quran, bubuh kat luar lah. Main kat luar lah, wujud, kidang, bakar, ngaji kat luar. Tu ulama susun belaka tu. Tapi ambil mana akidah? Ambil daripada Al-Quran. Itu dia. Jadi ulama susun nama Rasul 25 ni. Tak ada. Susun gitu 25. Dalam Quran nama jarak-jarak bukan setepat. Tapi ulama susun sebab apa? Nak agak jumpa dalam Quran sendiri tak jumpa. Maka ulama ambil daripada Al-Quran, bubuh kat luar, biar kenal kat luar lah. Ni kita duk kenal Rasul 25 ni. Jasa ulama muktabar ni lah. Kemudian kita pun ngaji Al-Quran. Jumpalah Sulaiman. Nabi Sulaiman. Stokor tu ialah. Sebelum selepas tu apa benda kata tak tahu. Dalam Quran bunyilah Yusuf. Nabi Yusuf ni. Gitu ada. Di betul nama tu tahulah. Ni Rasul ni. Tahu kat mana ni? Tahu kita duk ngapal sebelum ni. Tahulah tu sebut nama Rasul. Tahu sebut nama Rasul jelah. Takat tu je. Tapi kita boleh kenal Rasul 25 ni oleh kerana hak ni sebut dalam Quran, mana sepatutnya benda ni kita tahu mudah dak. Kita tahu mudah kerana ulama yang tolong kita. Jadi hak Rasul 25 ni wajib kita beriman secara satu-satu cara seorang-seorang. Kemudian kita beriman dengan sekian Rasul ni. Rasul adalah pilihan Allah, lantikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pastilah Rasul lantikan Allah Subhanahu wa taala ni pastilah di kalangan manusia yang terbaik, di kalangan manusia yang sempurna. Tapi sempurna sebagai seorang manusia, sebab Rasul bukan Tuhan. Rasul manusia. Rasul manusia. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kata oleh ya Muhammad, aku ni manusia seumpama kamu manusia. Rasul bukan malaikat, Rasul bukan Tuhan. Rasul ni diutuskan supaya mengatakan bahawa bermula Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Tapi Rasul manusia, Rasul bukan Tuhan. Jadi Rasul mestilah manusia yang sempurna. Ini pilihan Allah. Bukan Rasul minta. Nak jadi Rasul minta tak ada. Maka Allah utuskan Rasul. Setelah Rasul di kalangan manusia yang kamal basyari dia panggil. Sempurna nisbah seorang manusia. Sempurna dari segi keturunan yang baik-baik. Sempurna dari segi tubuh badan. Tak ada Rasul hak cacat. Tak ada Rasul hak uduh-uduh. Tak ada. Rasul paling comel sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu paling janguk sekali. Janguk dah panggil dah. Paling handsome orang panggil dia ni. Paling handsome, paling janguk sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihi salam tu siapa ke perempuan terhirih jari dak sedar tu. Tak. Rasul hak paling comel sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tak ada kisah tu? Kisah kata terkerak jari tak ada. Sebab Nabi sallallahu ni cangok comel, kemudian orang tak boleh nak tatap pandang ke muka Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ada haibah, ada gurun. Sebab itulah tidak bawa kepada fitnah. Tapi tak timbul mana Nabi kita ni orang comel. Hak timbulnya adalah Al-Amin. Sebab orang Arab pada masa tu dia lebih kira kepada perangai, tak kira sangat kepada rupa. Maka dia masa orang Arab masa tu dia kira inilah siapa hak berjuru, bukan siapa hak comel dok. Maka sebab itulah hak sahurnya perangai Al-Amin, orang yang dipercayai. Sebab Nabi kita lebih pada segala-gala perkara. Suara hak paling sedap Nabi kita, bukan Nabi Daud alaihissalam. Nabi kita lah suara hak paling sedap sekali. Nabi kita lah selebih-lebih dia kalau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Cuma tidaklah mengurangkan kedudukan
rasul-rasul yang lain bukan. Hatu Nabi kata la tufaddiluni ala Yunus bin Matta tu. Nabi kata jangan kamu pelebihkan akan daku atas Nabi Yunus alaihissalam. Sebab apa sebut Nabi Yunus? Sebab Nabi Yunus tu telang di ikan turun ke apa? Kita sebut patak lah, patak laut lah. Ni panggil apa? Dasar laut. Nak sebut patak ni tak boleh dah ni. Kalau kita kat senang patak laut lah. Ini sebut pantat dia di benda lain. Mana turun ke laut tu, dasar laut. Nabi SAW diangkat kapal Sidratul Muntaha. Nabi Yunus turun sampai ke bawah. Nabi kita naik sampai ke atas. Sebab tu Nabi tersebut Nabi Yunus. Takut Nabi Yunus. Orang naiklah ke atas, dia turun bawah. Apa benda gitu? Tu Nabi larang. Jangan. Takut kita memperlekehkan rasul-rasul yang lain. Tapi dari segi secara itlaknya Nabi lah selebih-lebih makhluk Allah, selebih-lebih rasul. Sebab apa? Nabi itu paling lebih sekali sebab Nabi adalah kesudahan sekalian rasul. Hak kesudahan tu hak lebih. Kemudian syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia melengkapi atas sekalian. Kemudian lebih Nabi kitanya kerana syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat. Tidak ada Nabi Rasul lain dah yang menasahkan, yang membatalkan syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situlah jadi Nabi kita hak paling lebih sekali. Hak paling lebih sekali. Tapi Nabi-Nabi lain pun selebih-lebih manusia. Sebab pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ijmal. Secara tafsirnya kita ngaji sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu kita ngaji sifat Rasul secara tafsil, cari satu-satu. Adakah Rasul 4 sifat? Tak. Rasul di kalangan manusia yang sempurna dari segi keturunan tubuh badan, yang sempurna dari segi sifat. Sifat-sifat sempurna manusia semuanya ada di Rasul. Berani ada di Rasul. Tegas ada di Rasul. Semua sifat lebih di seorang manusia ada di Rasul. Cuma itu secara ijmal lah. Cara umum Rasul pilihan Allah, lantikan Allah. Pastilah Allah Ta'ala pilih lantik di kalangan manusia yang terbaik. Kemudian hak wajib kita beriman sifat Rasul secara satu-satunya barulah pergi pada sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Itu masuk di bawah beriman dengan segala Rasul. Kelima, beriman dengan hari kesudahan. Beriman dengan hari akhir, hari kesudahan. Lepas ada kiamat, tak ada dah harinya. Sebab matahari tak ada dah. Matahari diletak dalam neraka untuk menyiksa ahli neraka. Wallahu a'lam.